Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نسألك الصدق في القول والإخلاص في العمل اللهم آمين أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah pilih kita pada waktu tengah hari begini, tengah hari Jumaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Sayyidul Ayyam, penghulu kepada segala hari, dan hari ini hari terakhir, ya Allah, Ramadan kita, dan last Jumaat. Jumaat yang terakhir dalam bulan Ramadan. Specialnya tahun ni Ramadan kita ada 5 kali Jumaat. Tapi pejam celik 5 kali dah Jumaat rupanya. 5 kali dah Jumaat. Ya Allah, sekejapnya masa berlalu dan kita bakal mengucapkan selamat tinggal kepada kekasih kita yang akan pergi ini, iaitu Ramadan. 5 kali tuan-tuan. Tuan-tuan rasa 5 kali tu. Saya secara peribadi saya rasa macam betul 5 kali Jumaat dah. Ya Allah. Macam cepat sangat. Lagi-lagi ialah kita sekarang tak ada pula tak ada sembahyang Jumaat kan, ataupun sembahyang Jumaat ada tapi khusus untuk AJK masjid sahaja. Jadi mungkin kita kerasa macam ya Allah cepatnya masa berlalu. Tak perasan pun, ada sebahagian daripada kita tak perasan pun hari ni hari Jumaat. Dia tak perasan berkata hari ni hari Jumaat. Dia rasa macam Jumaat. Jumaat ni. Jumaat dah. Okey. So saya sebutkan ini adalah satu tanda kiamat. Kita tak nafilah sebab memang masa tu jadi cepat kan. Tapi ada satu lagi iaitu mudah-mudahan. Itu adalah satu tanda kecintaan kita kepada Ramadan. Sebab orang yang mencintai dia tak sanggup nak melihat kekasih dia pergi. Dan dia rasa momen dia bersama dengan kekasih itu begitu cepat berlalu. Kalau orang yang kita benci kan, sekejap pun rasa lama. Kan, duduk sekejap je. Contohlah sahabat-sahabat di MITI sekarang kan. Sahabat-sahabat di MITI minum dekat kafe tu, minum seorang-seorang. Kan, minum bukan bulan Ramadan lah ni, bulan lain lah. Okay? Jangan minum pula bulan Ramadan ni. Jadi katalah dia minum bulan Ramadan ni. Bukan bulan Ramadan. Tengah-tengah minum sekali ada orang yang dia tak suka datang. Duduk kat meja tu, duduk kat kursi tu. Walau 1 minit. Seminit dia rasa, ya Allah, bila lah aku nak belah. Cepat lagi. Tak tahan. Aku tengah menikmati makanan yang kau datang pula. Spoil betul lah. Dalam hati rasa begitu. Cepatlah. Seminit je dia duduk. Seminit dia duduk tu rasa lama sangat. Kan? Itu bagi orang yang membenci. Tapi kalau orang yang kita sayang, sekejap je pun, ya Allah, kita rasa sekejap walaupun sebenarnya dah lama. 1 jam, 2 jam kita rasa macam baru 5 minit, 10 minit berlalu. So itulah, mudah-mudahan itulah tandanya lah untuk kita semua. Bila kita rasa Ramadan ini cepat sangat berlalu, ataupun kita rasa Jumaat yang kelima dah, ya Allah, besok dah habis dah, ya Allah. Ataupun kalau kita kira dengan jam sekarang ni kan, ada lagi 31 jam. 31 jam lebih kurang. 31 jam 11 minit. 31 jam 10 minit lebih kurang. Ya Allah. Kan? Maknanya sekejap je. 31 jam tu adalah saat-saat yang sangat berharga. Okey. Tapi topik kita pada hari ini bukan topik berkaitan dengan Ramadan yang nak pergi, percutan terakhir dan sebagainya. Sebab saya dimaklumkan Ustaz Heri dah ceritakan panjang tentang apa dia panggil tu, percutan yang terakhir dan sebagainya. Jadi kita akan membincangkan tajuk ni bukan calang-calang pihak surau MITI letakkan. Tajuk tu saya tengok pun terkejut. Tajuk dia adalah disebutkan kat sini, jangan takut lawan. Ni Ustaz Rusidi punya kerja lah kot Ni surah Ar-Rahman MITI ni. Jadi jangan takut lawan. So, kenapa tajuknya gitu sekali? Rupa-rupanya Ustaz Rusdi cakap untuk membincangkan tentang hari raya. Habis apa kaitan pula raya dengan jangan takut lawan ni? Rupa-rupanya
kaitannya adalah pasal raya tahun ni ada orang yang dah mula takut. Pelik betul. Biasanya nak raya seronok. Tahun ni ada orang nak raya takut. Lain macam bunyi dia kan. Apa hal pula lah takut nak raya. Rupa-rupanya pasal khutbah raya punya. Tapi kita tak pergi cerita pasal khutbah raya tu dululah. Kita pergi dulu daripada lagi 41 40 pula 31 jam 24 jam campur 7 31 jam. Okay, so 31 jam lagi ni apa kita nak buat? So kita dah tahu yang anak bulan tak nampak malam ni. So maknanya malam ni bukan malam raya. Maknanya besok tak raya lagi lah. Dah tahu raya sebab ikut hisap lah, ikut kira-kiraannya. Walaupun petang ni sahabat-sahabat kita akan pergi tengok anak bulan. Tapi ikut hisapnya, kira-kiranya memang anak bulan tu tidak akan dapat dilihat. Jadi oleh kerana anak bulan tidak akan dapat dilihat, maka kita akan beraya pada hari Ahad, insya-Allah. Jadi bukan pada hari Sabtu tetapi Ahad. Jadi kalau hari Ahad tu kita beraya, apa yang patut kita buat? Kita start daripada awal lah. Kita start daripada awal sekali. Apa yang patut kita buat lagi 31 jam 8 minit ataupun 7 minit lagi. So 31 jam lagi lah. Kita bondarkan lah jadi 31 So 31 jam lagi ni apa kita patut buat? Benda pertama sekali kita buat bila masuk sahaja hari raya adalah kita akan berbuka puasa dulu. Jangan tak buka puasa dulu. Buka puasa lah kan, maghrib dah. Buka puasa. Waktu kita buka puasa tu kita berdoa. Banyakkan berdoa. Doa apa? Apa-apa sajalah. Doa untuk kebaikan kita di dunia dan lebih penting di akhirat. So, kita berdoa tu, kenapa kena berdoa waktu tu? Ada dua sebab. Satu, kerana kita ketika itu sedang berbuka puasa dan salah satu daripada waktu yang mustajab berdoa adalah ketika berbuka puasa. So, kita pun banyakkan berdoa. Itu dah biasa, itu tiap-tiap malam kita buat. Jadi macam mana pula dengan besok ni? Apa keistimewaan dia? Sebab malam ni pun kita buat juga insya-Allah. Tapi apa bezanya besok dengan malam ni? Bezanya adalah besok ditambah pula dengan satu lagi kelebihan berdoa, iaitu pada malam Aidilfitri. Ini kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i kata, ada 5 malam yang doa mustajab. Dan salah satu daripada 5 malam tersebut adalah malam Aidilfitri. Malam Hari Raya Aidilfitri. So malam Aidilfitri adalah salah satu daripada doa, waktu doa mustajab. Kita berharap sangat mudah-mudahan doa mustajab. Ini bukan saya cakap. Bukan saya yang sebut. Imam Asy-Syafi'i sebut. Sebab tuan-tuan mungkin akan jumpa ada orang duk sebar kata ini hadis palsu lah apa-apa. Dia tak jumpa lah dalam kitab-kitab hadis. Dia jangan lupa Imam Syafi'i ni. Imam Syafi'i lahir dan meninggal dunia sebelum daripada imam-imam hadis tu. Jadi Imam Syafi'i dia ada sanad dia sendiri. Dia tak semestinya ada dalam kitab Sahih Bukhari baru mesti Imam Syafi'i guna. Sebab Imam Syafi'i meninggal dunia tahun 204 Hijrah sebelum daripada zaman kegemilangan pengumpulan ilmu hadis tu. Jadi jangan kita tak nampak dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, maknanya Imam Syafi'i salah. Tak betul. Imam Syafi'i dia ada sanad dia sendiri. Okey. Ataupun kita panggil apa? Chain of narrators. Maknanya Imam Syafi'i riwayatkan sampai pada Nabi SAW. Ataupun kalaupun beliau tak sebutkan hadisnya, ini kata-kata beliau sendiri berdasarkan kepada pemerhatian beliau dan sebagainya. Jadi Imam Syafi'i kata apa? Salah satu daripada doa malam yang doa mustajab adalah malam Hari Raya, malam Aidilfitri. Jadi manfaatkanlah betul-betul besok malam ni. Besok malam itu starting dia first kali. Kalau kita kata jangan takut lawan, jangan takut untuk berdoa. Lawan hawa nafsu yang malas nak berdoa. Hawa nafsu kita ni dia malas nak berdoa. Lagi-lagi malam raya. Sebab dia rasa dia dah berjaya. Aku dah berjaya, dah raya. Buat apa aku nak berdoa lagi? Dia kadang-kadang rasa macam tu. Ataupun bulan mulia, bulan Ramadan dah berlalu pergi. Jadi tak payah dah lah aku nak berdoa banyak. Dah habis dah Ramadan, dah habis dah bulan ibadat. Dia rasa begitu. Sedangkan malam raya tu sendiri adalah malam yang doa mustajab.
So rugi sangat kalau kita tidak memanfaatkannya. Itu nombor satu, iaitu banyakkan berdoa. Ada juga yang tanya, dia kata, Ustaz, kalau doa tu pula, doa tu nak doa apa? Dia juga cakap macam tu. Kan? Yang simpelnya kita boleh sebutkan adalah doa apa sahaja doa. Ada yang akan tanya pula, dia kata, Ustaz, kalau doa apa saja tu, apa dia? Pun ada juga yang style begitu. Doa apa saja tu, apa Ustaz? Ini soalan yang biasa tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pelik. Ada yang kata, Ustaz, ada ke orang tanya soalan macam tu? Ada lah ni. Ni bukan buat-buat ni. Memang ada yang suka tanya soalan macam tu. Dia kata, Ustaz, doa apa saja tu apa? Jadi kita jawab, sebenarnya kita dah jawab dah. Apa saja. Ialah apa saja tu apa? Memang macam tu. Pelik betul manusia. Jadi kita katalah, maknanya yang paling utama sekali adalah minta keampunan daripada Allah. Minta masuk ke dalam syurga dan mintalah dibebaskan daripada api neraka. Mintalah dibebaskan daripada api neraka. Ini sangat-sangat penting. Sebab kita pun tahu yang kita nak minta macam-macam benda dekat dunia ni. Kita boleh minta. Tapi takkan ada yang sama dengan dapat syurga dan kebebasan daripada api neraka. So minta sangat-sangat. Dan minta doa itu pula bukan untuk diri kita saja. Jangan lupa minta untuk ibu bapa kita. Ini penting. Kan? Okey, so balik pada tajuk kita tadi, iaitu kita kena berani, kita kena lawan. Lawan yang pertama yang kita kena buat pada malam tu adalah lawan nafsu kita sendiri yang memang tak nak berdoa. So banyakkan berdoa. Sebab kadang-kadang kita tengah berbual, lagilah nafsu ni waktu berbual, nafsu juga nafsu berbual. Dia rasa macam cakap sembang pasal tu, sembang pasal ni, sembang pasal orang tu, sembang pasal orang ni. Dia kena dalam keluarga je, bukannya ramai pun. Keluarga satu keluarga je, bukannya boleh buka puasa ramai-ramai. Kan? Tapi dia tetap nak bersembang semangat. Itu nafsu. Jadi kena lawan. Okey. Kemudiannya kita solat maghrib berjemaah. Ini cara je esok ni. Kita solat maghrib berjemaah. Kemudiannya kalau dapat lah kan. Saya cadangkan lah, sahabat-sahabat, kalau larat lah. Kadang-kadang tak larat sebab puasa hari tu, kadang-kadang ada yang rasa tak larat lepas maghrib. Tapi kalau larat lah, boleh buat sembahyang tasbih sebenarnya. Boleh buat sembahyang tasbih. Antara yang diamalkan oleh para ulama adalah mereka biasa buat sembahyang tasbih pada malam raya. So bagus juga kalau kita dapat buat sembahyang tasbih lepas maghrib tu sebelum isyak. Ataupun buat lepas isyak pun boleh, ataupun malam tu pagi pun tak apa, tak masalah. Tapi biasa je yang saya perhatikan kan, yang guru-guru kami buat, lepas maghrib tu, lepas daripada dia sembahyang sunat kan, sembahyang sunat ba'diyah maghrib, dia sembahyang sunat awabin, mereka akan biasakan sembahyang sunat tasbih. Biasa gitu. Okey. Untuk kita pun kadang-kadang bagus juga buat sembahyang tasbih lepas maghrib instead of pagi, sebab pagi kalau takut kadang sembahyang tasbih tu ada yang terlelap je lagi. Lama sangat terlelap pula pagi-pagi kan. Pukul 3 pagi, pukul 4 pagi takut terlelap. Jadi buat waktu malam lepas maghrib buat, senang. Okey, lepas tu kita sembahyang isyak berjemaah. Dan tak ada tarawih lah kan? Dah tak ada tarawih. Apa beza dia? Lepas sembahyang maghrib tadi, lepas sembahyang isyak, tiap-tiap kali tu kita akan bertakbir. Ini satu lagi pula kan, soal tajuk yang ketiga, iaitu jangan takut lawan. Apa dia? Jangan takut untuk bertakbir. Sebab banyak orang yang takut untuk bertakbir, dia rasa macam dia rasa macam aku punya suara tak sedap. Nanti hujan lebat turun kat Kuala Lumpur ni. Banjir Kuala Lumpur dengan sebab aku bertakbir. Jadi takbir raya tak semestinya suara sedap macam Abang Munif Hijaz. Takbir raya bukan kena berlagu yang melodi sekian. Tak mesti. Takbir raya ni yang penting ikhlas daripada hati. Kalau nak dilagukan, silakan. Tak nak lagukan, tak apa. Yang penting bertakbir. Takbir ni apa maksud dia? Lafaz Allahu Akbar. Itulah takbir.
Tapi tak payahlah pula lepas maghrib je, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, takbir. Jangan macam tu sudah, terkejut isteri kat belakang. Apa hal pula ni? Jadi jangan menjerit sudahlah. Takbirlah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu takbir lah tu. Ustaz tak ada lagu pun Ustaz. Tak apa. Yang penting takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Boleh? Nak lagu kan? Tak nak lagu? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Boleh? Tak lagu. Tak ada lagu. Simple je. Pun boleh. Cantik. Kalau boleh buat macam tu. Kalau tak hafal. Ustaz tak hafal macam mana? Boleh pegang. Boleh pegang ni. Tengok. Tengok. Lafaz takbir raya. Google je. InsyaAllah jumpa. Takkan tak hati Google kan. Beli barang online pandai pula. Takbir pula tak kerti nak Google. Tunggu sekejap takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kan? Ada. Habis Ustaz yang dekat dah tu sampai ke sudah tak hafal kata. Dah apa dia tu? La ilallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Banyak dah dah dia kata. Sampai ke sudah tak hafal. So macam mana? Macam tadi ya. Boleh Google tengok. Kalau rasa tak boleh Ustaz. Saya ni tak tahulah kenapa tak nampak tiba-tiba Ustaz. Kalau WhatsApp nampak je. Tapi tulisan hilang pula. Blur tiba-tiba blur. Tak nampak. Jadi nak macam mana? Tak payahlah. Letaklah tepi. Kan? Takbir je lah apa yang kita boleh. Jadi tu juga yang kita kata. Jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Lawan. Okay? Boleh kita bertakbir sebenarnya. Dan takbir itu sunnah daripada bila? Takbir itu sunnahnya bermula daripada waktu maghrib. Mula waktu maghrib sampai sebelum sembahyang raya. Lepas sembahyang raya tak ada takbir dah. Aidil Adha ada. Aidil Adha nanti kita cerita Aidil Adha lagi 2 bulan. Ni kita cerita Aidilfitri dulu. So Aidilfitri lepas solat Aidilfitri tak ada takbir dah. Jadi selagi kita belum solat sunat Aidilfitri, selagi itu ada sunnah untuk kita takbir. Jadi mula daripada malam esok sampai pagi Ahad. Okey. Mula daripada malam raya, hari Sabtu malam Minggu sampailah pagi tu kita bertakbir. Sampai pagi tu takbir Ustaz. Ya. Maknanya takbir sepanjang-panjang masa. Habis Ustaz takkan tak boleh minum semua? Boleh. Tapi sambil-sambil lah, nyambil lah takbir tu. Takbir tak mesti duduk. Kau begitu kan. Macam ada TV kan kena macam ni kan. Kau takbirnya kan. Saya pun ada juga. Besok malam sampai lusa pagi tu adalah ada TV tu. Bertakbir. Kan duduknya kan begini. Bukan mesti begini. Kalau takbir, boleh aja sambil-sambil minum, sambil betulkan langsi, sambil pegang bantal, sambil apa, semua boleh. Yang pentingnya takbir. Kan? Jadi jangan lepaskan peluang untuk bertakbir. Itu je. Jadi kalau duduk saja takbir. Tukar langsi, takbir. Tahun ni tak banyak lah sikit tak banyak macam dulu. Ada juga macam bakar lemang ke ataupun nak kacau dodol ke apa ke. Sekarang tak ada tahun ni tak ada. So tak apalah, mana yang boleh apa yang kita buat lah. Apa yang kita buat tu kita takbir. Dan kenapa kita takbir tu? Kita kena ingat. Saya ada sebut baru ni dalam 2 malam lepas saya rasa. Ada di Facebook saya pun ada. Saya sebutkan tentang konsep raya tu sendiri adalah membesarkan Allah. Sebab kita banyak bertakbir. Yang kita kata jangan takut, lawan. Sebabnya apa? Sebab kita tak takut sebab apa? Sebab kita membesarkan Allah. Membesarkan Allah, itu yang penting. Bila kita besarkan Allah, yang lain semua jadi kecil. Termasuk diri kita sendiri. Wa litukabbirullaha ala ma hadakum dalam Quran. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. Kalian sempurnakan bilangan hari bulan Ramadan itu kalian berpuasa, kemudian kalian membesarkan Allah. Sebab apa? Atas Allah bagi hidayah pada kalian. Allah bagi hidayah pada kita apa dia? 1 bulan Ramadan kita dapat puasa.
Itu hidayah yang besar daripada Allah. Bukan semua orang dapat. Allah bagi kita. Allah bagi kita. So kita pun bertakbir. Kenapa bila kita dah beramadhan 1 bulan, lepas tu kita takbir pula? Kan patutnya Alhamdulillah ataupun ye pun boleh juga kan. Kata ye berjaya 1 bulan Ramadan puasa. Contohnya kan. Ataupun Alhamdulillah dan sebagainya. Tapi tak. Kita diajar untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebabnya kita kena ingat yang kita dapat 1 bulan Ramadan ni pun sebab Allah Ta'ala yang bagi. Allah yang bagi kita. Jadi kita kena besarkan Allah. Jangan syok sendiri. Jangan rasa diri itu yang hebat. Jangan rasa adanya diri itu. Maksudnya jangan rasa kita yang mewujudkan benda tu. Yang sebenarnya Allah Ta'ala yang bagi kita nikmat berpuasa Ramadan. Nikmat dapat qiyamul lail, dapat tarawih, dapat baca Quran, dapat bersedekah. Apa-apalah yang kita buat pada bulan Ramadan itu sebenarnya nikmat daripada Allah. Allah yang bagi. Jadi kita pun besarkan Allah. Kan? Besarkan Allah. Jadi kita takbir. Dan bila kita besarkan Allah, yang lain akan jadi kecil. Termasuklah apa dia? Termasuklah perasaan sedih tak boleh balik kampung. Termasuklah perasaan sedih tak boleh beraya dengan keluarga. Termasuklah perasaan sedih tak boleh nak berjalan sana sini. Termasuklah tak ada open house tahun ni. Kan? Dan sebagainya. Sebenarnya kan, kalau kita ingat balik. Kalau kita rasa raya tu membesarkan Allah, itulah segala-galanya. Itu yang paling besar sekali. Betul, kita seronok balik kampung, silaturahim kan. Benda tu pahala, betul. Kita seronok jumpa kawan-kawan. Kita seronok beraya 1.5 bulan kat Malaysia kan. Seronok. Tapi yang lebih seronok adalah bila Allah Ta'ala bagi hidayah pada kita. Sebab tak ada hadiah yang lebih mahal daripada hidayah. Hidayah. Itu hadiah yang sangat mahal yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Bukan semua manusia dapat. Ada manusia dia ada harta sebanyak-banyaknya atas muka bumi ni. Bilioner paling besar sekalipun. Tapi kalau tak dapat hidayah, sebenarnya dia sedang kehilangan satu perkara yang jauh lebih besar daripada segala harta benda dia. Okay, so dia takbir. Okay, kita takbir. So, kita besarkan Allah Ta'ala. Malam raya banyakkan doa, banyakkan takbir. Tadi kita dah sebut sembahyang tasbih. Kalau boleh buat sembahyang tasbih. Pagi raya. So pagi raya nak buat apa pula? Pagi raya, cara yang pula adalah bangun awal. Sebab apa? Nak banyakkan berdoa tadi. Dan nak menghidupkan malam raya. Sebab ada satu asar sebut, Man ahya laylatal Eid, siapa yang menghidupkan malam raya, maka tidak akan mati hatinya ketika mana mati hati-hati yang lain. Bila Allah Ta'ala matikan hati-hati manusia, hatinya tidak mati. Dan itu yang kita nak. Kita tak nak hati kita mati. Salah satu cara untuk tak nak hati mati adalah menghidupkan malam raya. So, bila hidup malam raya, Allah akan hidupkan hati kita. Hati yang hidup ni, hati yang apabila diberi peringatan oleh Allah, dia akan sedar. Hati yang mati, kau ketuk lah macam mana sekalipun, dia tak peduli dah. Sebab mati dah kan. Nak sihat lah macam mana sekalipun, dia mati dah. Mati. What to expect? Yang disebutkan dalam Al-Quran, bila Allah Ta'ala sebutkan, innaka latusma'ul mauta. Sesungguhnya engkau tidak memberikan dengar kepada orang yang mati. Ayat tu bukan cerita mati fizikal biasa. Sebab mati fizikal biasa boleh dengar. Nabi SAW biasa je sebut pada orang yang mati. Kita pun talqin dekat kubur. Jadi kau tak dapat bagi dengar orang yang mati, maksudnya apa? Mati hatinya. Hati mati. Kalau hati mati, kau tak akan dapat bagi dia dengar. Jadi kita risau hati kita yang mati, na'udzubillah. So banyakkan beribadah pada malam raya sampailah pagi tu, hidupkan malam raya, maka mudah-mudahan Allah akan menghidupkan hati-hati kita, tak matikan hati kita pada hari yang hati-hati yang lain semuanya mati.
Okay, selesai. So nak bangun pukul berapa? Suka hati. Itu Ustaz tak boleh nak tetapkan. Kalau nak bangun pukul 3 pagi silakan. Nak bangun 3.30 pagi silakan. Nak bangun pukul 4 pagi silakan. Nak bangun pukul 5 pagi pun silakan. Tak ada sahur pagi tu kan? Haram puasa. Okay, seterusnya. Solat subuh berjemaah kalau boleh. Lepas solat subuh, zikir, wirid. Kalau boleh, pagi tu jangan bangun. Tapi kita nak mandi kan? Saya lupa. Minta maaf. Kita nak mandi raya kan? Mandi sunat pagi raya tu ada mandi sunat. Mandi sunat pagi raya. Cuma mandi sunat pagi raya ni, dia ada dia punya catch dia kat sini. Sebenarnya, mandi sunat pagi raya dia dah bermula daripada waktu malam. Daripada tengah malam. So, kalau kita bangun untuk qiyamul lail tu, kita dah boleh mandi dengan niat mandi sunat pagi raya. Faham? Maksudnya, katakanlah pukul 4 pagi, kita nak mandi. Bangun pukul 4 pagi, contohnya, nak semayang sunat, nak tahajud, kita mandi dulu. Bagi segar, kan? Minum kopi, contoh kan. So, mandi tu, kita sebenarnya dapat pahala. Apa? Dengan niat lah. Niat apa? Niat mandi raya. So, niat mandi raya bermula pada pertengahan malam. Mula daripada tengah malam. Dia beza dengan mandi Jumaat. Mandi Jumaat bermula daripada lepas subuh. Dah masuk azan subuh. Dah masuk azan subuh, baru ada mandi Jumaat. Mandi raya bermula daripada tengah malam. So, kita mandi. Dah mandi dah. Kalau dah mandi, maknanya lepas subuh tak payah bangun dah. Duduklah dekat sejadah. Kalau belum mandi, dia pergi mandi. Nak dapatkan pahala mandi raya. Mandi raya, bersihkan diri, guntinglah janggut dan misai apa semua, trim, kuku kalau panjang potong, berwangi-wangian kan, pakai baju yang cantik, walaupun tak pergi masjid, walaupun tidak menyambut raya dengan kawan-kawan, bahkan dengan Zoom pun tak buat, dengan Skype pun tak buat contohnya kan. So nak banyak pakai baju raya juga ke? Ya, sebab menghidupkan hari tersebut, memuliakan hari tersebut, menunjukkan gembira pada hari tersebut, syiar hari tersebut, kita pun pakai baju raya. Pakai cantik-cantik. Okay, dah settle. Pakai cantik-cantik. Wangi, bersih, dah cantik semua. Jangan lupa makan. Makan pula dah. Kan? Makan walaupun 3 biji kurma. Walaupun 3 biji kurma. Kalaulah contohnya tak lapar pun, makanlah sedikit. Dia berbeza dengan Aidil Adha. Aidil Adha, kita disunatkan untuk tidak makan sampai sembahyang raya. Lepas sembahyang raya, kalau nak makan. Sebab apa? Nak cepatkan korban. Aidil Fitri mana ada korban. Kita disunatkan makan dulu. Kenapa pula disunatkan juga makan? Untuk membezakan dengan hari-hari Ramadan. 30 hari Ramadan, lepas subuh kita tak makan ke tuan-tuan makan? Tak makan kan? 30 hari Ramadan kita tak makan. So, pagi raya kita disunatkan untuk makan supaya membezakan dengan 30 hari tu. Bahawasanya kita ni tak makan selama 30 hari itu kerana taat pada Allah. Maka pada pagi raya kita makan. Sebab Allah Ta'ala tak larang dah daripada kita makan. Bezakan dengan 30 hari tu. Jadi kita pun makan. Macam yang saya sebut tadi. Kalau tak lalu pun, makan dah 3 biji kurma. Minum air, cukup. Kan? Dan ini yang biasa kita buat pun kalau pagi-pagi raya macam tu lah. Kalau saya di Madinah, tahun lepas saya beraya di Madinah pun, macam tu lah. Ada orang bagi-bagikan. Sebab kita kena masuk Masjid Nabawi tu daripada tengah malam. Daripada pukul 12 malam. Kalau lepas pukul 1 pagi baru nak masuk, memang alamatnya semayang kat luar lah, depan kedai je lah. Okay? Jadi kalau nak semayang dekat dalam, kena masuk sebelum pukul 12 malam. Pukul 12.30 macam tu lah. Paling lambat lah tu. Jadi, mana ada kita bawa makanan apa sangat. Jadi bila lepas semayang subuh, ada orang yang tolong bagikan kurma, air zam-zam semua tu untuk makan minum dalam masjid. Waktu itulah. So kita kat rumah makanlah, tak ada masalah. Makan. Bila waktu nak sembahyang raya? Tadi sambil tu takbir lepas sembahyang subuh takbir. Jangan lupa takbir. Lepas sembahyang subuh takbir juga So bila yang kita nak sembahyang raya? Tak sabar-sabar nak sembahyang raya kata. Okey. Sembahyang raya bermula bila? Sembahyang raya bermula waktunya apabila naik matahari. Yang waktu yang paling bagus adalah apabila naik matahari kadar segalah. Waktu kadar segalah tu maknanya lebih kurang 16 minit ke 22 minit selepas naik matahari. So, saya tengok kat sini Naik matahari pukul
Ni KL KL. KL naik matahari pukul 7 1 minit. Pada hari Ahad ni 7 1 minit. Okay, so 7 1 minit. Maknanya pukul berapa kita boleh ataupun elok kita semayang sunat Aidilfitri pukul berapa? Lebih kurang pukul 7.20. Lebih kurang gitu. 7.17. 7.30. Lebih kurang. Itu waktu yang paling baik. Bukan pukul 8.30 tau. 7.30. Saya ulang balik. Bukan 8.30. Paling bagus sekali sembahyang raya awal. Maknanya lebih kurang pukul 7.22, 7.25, 7.30. Lebih kurang begitu. Nak sembahyang raya macam mana? Biar ada imam, ada makmum, itu paling bagus. Kalau tak ada orang, housemate semua tidur, orang bujang contohnya kan, housemate tidur, ataupun memang duduk seorang, sembahyang je lah. Sebab sembahyang raya tidak diwajibkan berjemaah. Sembahyang seorang pun boleh. Tapi kalau berjemaah lebih baik. So kita pun sembahyang berjemaah. Itu paling bagus sekali. Ajak keluarga semua untuk sembahyang sekali. Ada kamat tak? Tak ada kamat. Jangan kamat pula. Jangan Allah Akbar. Allah. Tak ada. Ni bukan sembahyang subuh. Sembahyang subuh ada kamat. Sembahyang raya tak ada kamat. Tadi kita takbir. Bangun. Terus. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah boleh. Sembahyang berjemaah. Tu maksud salatu jami'ah. Sembahyang berjemaah ni ganti qamat. Pasal kalau ada qamat, imam tak payah sebut as-salatu jami'ah. Kalau imam sebut juga tu tak kerti nama dia. As-salatu jami'ah, bagi menggantikan qamat. Dia panggil nida. Okay. So, sebelum sembahyang itu je disebutkan. Kemudiannya teruslah solat. Habis Ustaz, kalau kat surau, kat masjid tu dia ada pengumuman dulu daripada pengurusi surau. Habis suami nak kena buat pengumuman dulu. Nak umum apa? Kalau nak umum sila. Kalau ada pengumuman nak buat. Tapi tak payahlah. Kan? Okay, lepas tu, sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat hari raya. Niatnya apa? Niatnya sahaja aku sembahyang sunat Aidilfitri 2 rakaat menjadi imam kerana Allah Ta'ala. Tu kalau imam lah. Menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Kalau makmum, selesai. Saja aku sembahyang sunat hari raya. 2 rakaat. 2 rakaat 2 rakaat je lah sembahyang raya. Habis Ustaz takbir banyak kali tu. Takbir banyak kali tu bukan rakaat. Rakaat 2 je. 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Dalam hati kena niat Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wa asila. Ya ke? Sebenarnya caranya adalah baca doa iftitah betul. Habis baca doa iftitah, kemudiannya kita pun akan takbir. Allahu Akbar. Takbir berapa kali? Takbir 7 kali. Allahu Akbar 2. Kira letak jari. Kalau rasa payah sangat dia jari. Ataupun dalam hati pun tak apa. Allahu Akbar 1. Jangan sebut 1 sudahlah. Allahu Akbar 2. Allahu Akbar 3. Kan jari anak sambut pula. Allahu Akbar 4. Jangan macam tu sudahlah. Batal sembahyang. Allahu Akbar dalam hati 1. Allahu Akbar 2. Antara 2 takbir itu nak buat apa? Sebut subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Apa dia? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. So, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Berapa kali nak takbir? 7 kali. 7 ni tak masuk takbiratul ihram tadi Takbir ihram tadi tu tak kira. Tu takbir fardu. Ni takbir sunat. 7 kali. Allah. Takbir raya. Takbir sembahyang raya. Maksudnya takbir sembahyang raya. Takbir sembahyang raya tu ada 7. So, rakaat pertama 7. Habis 7 kali tu, barulah kan subhanallah alhamdulillah Allahu akbar subhanallah akbar subhanallah tiap kali tu kan. Habis yang kali ke-7 nak buat apa? Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Baca Fatihah. Okey. Nak baca Fatihah, baca kuatlah bagi imam, bagi makmum dengar kat belakang. Kalau sembahyang seorang, suka hati. Kalau kita sembahyang berjemaah, kita jadi imam. Imam baca kuatlah. Auzubillah tak payah baca kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Baca kuat sampai habis Fatihah. Amin.
Lepas tu baca surah. Bacalah surah. Baca surah Qaf contohnya kan. Ataupun, tu mungkin susah kot. Sambil yang senang. Sabbihisma rabbikal a'la. Tu cara yang bagus sekali. Rakaat pertama baca Al-A'la. Rakaat kedua baca Al-Ghashiyah. Al-A'la yang mana? Sabbihisma rabbikal a'la. Tu kan? Yang Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul ghashiyah. Wujuhun yawma idhin khashi'ah. Yang tu. Jadi, dua-dua surah tu. Surah yang pertama, rakaat pertama surah Al-A'la. Rakaat kedua surah Al-Ghashiyah. Kalau tak boleh juga, Ustaz, tak hafal Ustaz. Tak hafal. Baca surah lain boleh tak? Boleh. Ustaz, kalau baca Qul Huwallahu Ahad je dua rakaat boleh tak Ustaz? Pun ada orang tanya soalan ni. Ni saya bukan reka soalan ni. Kalau baca Qul Huwallahu Ahad dua rakaat boleh tak Ustaz? Boleh. Ustaz, kalau tak baca langsung boleh tak? Pun boleh. Tak semayang langsung pun boleh. Tapi rugilah. Jadi maknanya baca Qul Huwallahu Ahad pun tak apa. Boleh. Okay, seterusnya. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk terduduk sujud, sujud lagi, bangun. Rakaat kedua Allahu Akbar. Kan? Rakaat kedua ni. Rakaat kedua dah. Allahu Akbar. 5 kali takbir. Tak termasuk takbir yang waktu kita bangun tadi. Yang Allahu Akbar kita berdiri kan. Itu tak masuk. Takbir pula 5 kali. Antara 5 tu kita baca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Macam tadi juga. Habis daripada kita takbir 5 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Okey, Fatihah. Baca Fatihah. Dan baca surah. Macam tadilah kita sebutkan. Habis sembahyang. Bagi salam. Rakaat kedua tu dah tahiyat akhir bagi salam. Lepas tahiyat akhir bagi salam. Nak buat apa? Cara nak takbir lagi ke? Tak ada. Tak ada takbir dah. Yang paling bagus sekali. Imam tu bangunlah. Bangun pergi mana? Bukan bangun pergi lari. Kan? Bukan lari pergi sana sini. Bangun untuk berkhutbah. Okey? Itu yang paling bagus. Saya tak kata tu syarat tapi tu bagus. Khutbah ni hukum dia sunnah. Ustaz, kami semayang suami isteri berdua je Ustaz. Anak-anak tak ada sekalian kami ataupun kami tak ada anak contohnya. Jadi macam mana Ustaz? Nak berkhutbah juga ke? Ya, sunnah berkhutbah walaupun semayang berdua. Okey, walaupun semayang berdua. Bukan kata kat rumah disebutkan dalam kitab-kitab fiqh. Walau berdua tengah musafir, tengah padang pasir, semayang berdua disunatkan juga khutbah. Ustaz, kalau tak mampu juga khutbah Ustaz, macam mana? Alah, bacalah teks. Bacalah. Ustaz baca macam tadi dah Ustaz, memang tak nampak. WhatsApp nampak Ustaz, khutbah memang tak nampak Ustaz. Memang Allah Ta'ala jadikan saya begitu Ustaz. Contohlah kan. Tak payahlah. Selesai. Dah salam-salam, dah minta maaf. Habis cerita. Kan? Bermaaf-maafan di pagi raya kan. Boleh. Tak payahlah khutbah. Khutbah kita sebut tadi hukum dia sunnah kan. Rugilah tapi kalau sunnah kita tinggalkan rugi. Dia tak berdosa tapi rugi. Bezakan antara dua tu. Maksudnya, dia tak berdosa. Maksudnya sembahyang kita dah sah. Sembahyang dah settle. Settle sembahyang 2 rakaat dah settle lah. Khutbah tak buat. Sembahyang tadi pun tak terjejas. Sembahyang tadi dah sah lah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima. Kan? Khutbah ni, dia sunnah yang berikutnya. Jadi kalau kita tak buat, rugi. Maknanya, bacalah. Kan? Bacalah khutbah tu. Kalau tak boleh berkhutbah sendiri, baca khutbah. Kalau boleh khutbah sendiri je. Cari apa rukun-rukun khutbah kan. Rukun-rukun khutbah sama macam khutbah raya. Khutbah Jumaat juga. Baca, cari rukun-rukun tu. Lepas tu khutbah sendiri. Sidang Jumaat. Bukan hari Jumaat Pak, hari raya. Sidang raya yang dimuliakan oleh Allah. Pun boleh. Ataupun muslimin muslimat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah. Isteri kata, bang, saya seorang je bang, mana ada muslimin lain. Okey. Isteriku yang disayangi kerana Allah. Macam tu pula. Boleh, tak ada masalah. Kan? Khutbah macam tu. Jangan takut. Yang penting jangan takut lawan. Kan? Ini peluang nak khutbah. Saya biasa sebut, saya kata, Allah,
Rugi kau tak khutbah kali ni. Sebab bukan senang nak khutbah raya ni. Bukan senang nak khutbah dekat rumah sendiri pula tu. Saya tak pernah khutbah kat rumah sendiri. Ceramah banyak kali. Khutbah tak pernah. Kan? Dekat rumah sendiri. Khutbah raya saya biasa. Saya selalu khutbah raya. Khutbah dekat rumah tak pernah. Tuan-tuan dapat dua benda yang baru. Khutbah raya, khutbah di rumah dan khutbah raya. Khutbah Jumaat mungkin ada lagi yang pernah buat. Khutbah raya jarang-jarang. Setahun cuma 2 orang je boleh khutbah raya kat satu masjid. Khutbah Jumaat banyak. Boleh gila-gila. Kan kejap AJK ni pun boleh. Tak ada masalah. Nazir nak naik jadi khutbah kejap. Imam yang ni kejap Bilal nak naik khutbah pun boleh. Tapi raya tak boleh. Raya orang tertentu je. Saya kalau balik kampung pun tak dapat khutbah raya. Saya khutbah raya kalau kat KL je. Sebab apa? Dekat kampung imam dia nak kena khutbah juga. Mana boleh pakai import-import dia kata. Okey, tak apalah. Kan? So, senang ceritanya, tuan-tuan jangan lepaskan peluang ni. Peluang khutbah raya ni jarang-jarang berlaku. Tahun depan mungkin tak dapat lah. Mudah-mudahan tak ada dah. Tahun depan tak ada khutbah kat rumah dah mudah-mudahan. Semua kita kat masjid dah insya-Allah tahun depan. Jadi tahun ni gunakanlah peluang tu. Lawan ketakutan tu. Sebab ada risau lah, takut lah khutbah macam mana nanti menggigil. Nak menggigil apa? Depan tu keluarga kita je. Kalau kita duduk kat rumah bujang, mungkin dengan kawan-kawan je. Kawan-kawan je. Masing-masing gelak nanti. Ustaz, gelak batal tak Ustaz? Tak batal. Gelak tak batal. Tapi janganlah saja gelak kan. Jagalah adab-adabnya. Itulah. Ada 2 orang adik ni, lebih kurang saya ingat dalam 10 tahun lepas agaknya, dia tanya soalan pada saya. Dia kata, Ustaz, saya nak pergi ziarah kawan baik saya pagi raya. Saya nak semayang raya dengan dia. Kesian dia tak dapat pagi raya ni, dia seorang-seorang kat hospital. Keluarga dia jauh, Ustaz. Boleh tak saya pergi semayang raya dekat hospital, dekat tepi katil ward dia? Saya kata boleh. Bagusnya kawan ni, Masya Allah kan. Kawan ni memang best friend betul ni. Dia pun naik motor pergi hospital. Dia semayang dengan kawan dia. Dekat tepi katil hospital tu. Dia semayang dengan kawan dia. Berdua. Habis semayang raya. Lepas semayang raya, khutbah. So dia bangun, kawan dia dengar. Kawan dia sakit tu. Kan dia khutbah. Cuma tak pegang tongkat je lah. Dia pun khutbah ke kawan dia. Ittaqullah. So, bagus. Masya Allah budak muda ni. Jadi, senang ceritanya, khutbah raya disunatkan. Walaupun kita semayang berdua. Teks khutbah raya, dapat mana? Dah tersebar dari dekat WhatsApp. Ataupun boleh Google, Jabatan-Jabatan Agama Islam Negeri, semua dah edarkan. Jabatan Agama Islam Negeri ada sebarkan. So, cari dekat website Jabatan-Jabatan Agama Negeri yang lain. Masing-masing. Type je khutbah raya Selangor. Ada. Jaiz ada keluarkan. Cari dekat situ. Okey. Kemudiannya berkaitan dengan khutbah raya ni, Ustaz, tongkat tak ada Ustaz. Mimbar tak ada. Nak kena beli ke? Tak payah. Tapi sunnah bertongkat sebenarnya. Bertongkat tu sunnah. Maksudnya kalau ada sesuatu yang kita boleh berpegang dengannya, boleh kita berpaut padanya, maka itu yang paling bagus. Kalau kita ada tongkat, kita menggunakan tongkat. Kalau tak gunakan tongkat, gunalah apa-apa tiang yang ada dan sebagainya pun boleh. Itu sunnah. Kalau tak ada pun tak apa. Macam ni pun boleh. Anak-anak yang abah sayang, ingatlah raya ni sebenar-benarnya menandakan kita kembali kepada Allah Ta'ala. Contoh kan. Macam ni je. Dia dah biasa kalau cakap dengan anak macam tu. Jangan macam ni sudahlah. Anak-anak, itu lain tu nak beletih. Jadi boleh. Tapi yalah, dengan cara yang lebih bagus. Dengan cara yang lebih baik. So, khutbah. Apa takut? Jangan takut, lawan. Okey. Tapi macam saya sebut tadi lah, katalah memang tak boleh. Ataupun semayang seorang kan. Tak apalah. Ataupun orang perempuan. Orang perempuan tak ada sunat khutbah. Orang perempuan tak payah khutbah. Orang lelaki yang khutbah. Walaupun isteri je ustazah sekalipun, isteri jangan khutbah kat suami. Tak ada. Okey. Khutbah ni hanya disunatkan untuk orang lelaki. So, khutbah. Lepas semayang, khutbah. Habis Ustaz, kalau kami ni orang perempuan duduk satu rumah semua, orang bujang, orang perempuan semua. Lepas semayang tu nak buat apa? Boleh tak kalau kami share tazkirah sama-sama kami? Boleh. Nak share tazkirah sama-sama buat apa dia panggil tu? Kultum, kuliah 7 minit. Masing-masing diberikan masa 7 minit. Ada 4 orang jadi setengah jam. Contohnya 28 minit kan. Okey. So boleh tak? Itu boleh. Tak ada masalah.
Tapi dia bukan khutbah lah. Khutbah hanya disunatkan pada orang lelaki. Okay, wallahu alam. Saya rasa itulah sedikit, insya-Allah. Masa kita pun dah pukul 12.52. So kalau tak baca khutbah sah lah. Sah. Ya, betul. Ya, kalau tak baca khutbah pun sah. Lepas tu kalau solat seorang, itu yang kita sebutkan. Kalau solat seorang pun masih lagi solat seorang tidak ada disunatkan khutbah. Jangan khutbah seorang-seorang pula. Nanti orang kata gila pula. Ikut pandangan yang paling masyhur, pandangan yang paling kuat dalam mazhab Syafi'i, bahawasanya tidak ada khutbah kalau sembahyang bersendirian. Sembahyang seorang-seorang tak ada khutbah. Okey. Ada lagi soalan lain? Ada soalan lain, kita boleh raikan sebarang persoalan yang ada dekat Facebook. Okey. Jadi cukup setakat tu insya-Allah untuk tengah hari ini. Kita boleh tangguhkanlah kalau macam tu kan. Sebab lepas tu tak ada apa dah. Oh, jangan lupa bayar zakat fitrah. Ya Allah, lupa nak cakap pasal zakat fitrah. Zakat fitrah jangan lupa. Zakat fitrah ni sebelum daripada kita sembahyang raya tu patutnya kita dah bayar dah. Online je kan. Sekarang ni online. So buka sekejap. Kalau sebelum waktu nak sembahyang raya tu kan. Waktu nak sembahyang raya tu, alamak, belum zakat fitrah lagi. Jangan sembahyang dulu. Bayar dulu. Alah, sekarang kan bayar online je. Bayar online je. Jadi sini buka. Dah. Okey, sembahyang. Jom. Sebab apa? Baru bayar zakat fitrah. Zakat fitrah online kan. Bayar zakat fitrah. Jangan lupa. Sebelum sembahyang raya paling lambat. Okey. So, itu waktu paling afdal. Waktu paling afdal sekali. Kita sembahyang raya, sebelum kita sembahyang raya tu kita bayar zakat fitrah dulu. Wallahu a'lam. Okey, ada juga orang tanya, ni soalan popular. Ustaz, saya dekat Kuala Lumpur, anak saya seorang kat sana, dekat negeri lain. Ataupun saya nak bayar untuk mak saya. Mak saya kat kampung. So, boleh tak saya bayar zakat fitrah dekat Kuala Lumpur? Soalan popular juga ni. Jawapannya, boleh. Bukan boleh, bahkan seorang yang membayar zakat fitrah, dia bayar zakat fitrah mengikut tempat di mana dia beraya. So, malam raya tu dia dekat mana? Malam raya tu kalau dia di Kuala Lumpur, dia bayar di Kuala Lumpur. Habis mak kat Perak, mak kat Kedah, mak kat Kelantan. Macam mana? Tak, dia kira orang yang membayar tu. Orang yang mengeluarkan zakat tu. So, kalau orang yang mengeluarkan zakat tu, malam raya tu dia di mana? Tuan-tuan, anak saya 3 orang di Singapura. Okay. 1 orang di Ipoh. Yang tinggal seorang je kat KL. Daripada 5 anak saya, 3 kat Singapura, seorang dekat Ipoh, seorang je kat KL. Kebetulan PKP, tak boleh nak buat apa. Kan? Bukan tak nak bergaya sekali. Nak, tapi tak boleh. Tengah PKP. So, saya kena bayar zakat fitrah untuk anak-anak saya kan? Ya. Saya nak kena bayar ikut harga Singapura ke? Tak. Saya raya kat mana? Saya raya kat KL. So, malam raya tu saya kat Kuala Lumpur. So, saya bayar zakat kat mana? Dekat PPZ wilayah. PPZ wilayah. Online aja. Saya akan buka PPZ wilayah. Cari, kira berapa orang anak, berapa orang isteri, berapa orang yang tanggungan lain, adik-beradik, ayah, ibu dan sebagainya yang kita tanggung. So kita kira lah kali berapa, RM7, kali RM14, kali RM21, lepas tu kita bayar zakat fitrah. Itu caranya. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan zakat fitrah. Ada soalan, Ustaz, elok bermaafan ke sempena hari raya, sebelum atau selepas solat sunat? Sebenarnya bermaafan ni dia tidak ada sunnah yang khusus. Sunnah khusus tu tidak ada. Tapi elok dibuat. Ustaz kata bukan sunnah khusus tapi elok pula. Bukan bid'ah ke? Bukan. Kan? Dia macam ni. Kalau dia bid'ah pun dia adalah bid'ah yang baik.
Bid'ah ada yang baik Ustaz, bukan bid'ah semua buruk ke? Itu orang tak reti je kalau cakap yang tu So buat bagus lah. Nak dapat nak bermaaf-maafan tu bagus. Sebab bermaaf-maafan ni elok bila-bila masa. Tapi kenapa pagi raya? Satu, sebab biasanya keluarga bertemu pada pagi raya. Yang keduanya adalah sebab Ramadan ni kita dah diampunkan dosa oleh Allah. Mudah-mudahan Allah ampunkan semua dosa-dosa kita. Tapi dosa kita dengan manusia tak hapus tau. Yang terhapus dosa kita dengan Allah Ta'ala. Dosa dengan manusia tak hapus. So minta maaf. Supaya settle semua. Dosa dengan Allah Ta'ala Allah ampunkan. Dosa dengan manusia maafkan. Itu tujuan kita bermaaf-maafan pagi raya. Jadi kalau orang yang tak faham tu dia kata ini semua bid'ah, Nabi tak pernah suruh. Bukan macam tu. Dia ada sebab kenapa para ulama galakkan kita dan kenapa budaya itu ada dalam masyarakat kita. Okey, selesai soalan. Amalan yang Ustaz anjurkan untuk petang Jumaat campur bulan Ramadan. Jawapannya tak lain dan tak bukan adalah banyakkan berdoa. Sebab doa antara waktu doa mustajab adalah waktu petang Jumaat. Petang Jumaat, maknanya selepas asar sampai ke waktu maghrib. Itu waktu antara doa mustajab juga. So campur pula dengan waktu kita berbuka puasa, sebelum kita berbuka puasa, kita sedang berpuasa. So dia punya kelebihan itu berganda-ganda. Doa tu nak dimustajabkan. So lepas asar pada hari ni, jangan tinggalkan berdoa. Banyakkan berdoa pada Allah. Petang ni jangan lupa banyakkan berdoa. Petang Jumaat, bulan Ramadan, kita sedang berpuasa. So berganda-ganda dia punya sebab untuk doa tu mustajab. Jadi banyakkan berdoa selepas asar ni sampailah ke waktu maghrib. Jangan sekadar bersembang ataupun termenung. Sahabat-sahabat yang bekerja pada waktu tengah hari ni siang ni bekerja, maka lepas asar nanti mungkin balik ke rumah masing-masing. Balik ke rumah tu duduk dalam kereta, jangan termenung aja. Kalau boleh tak payah dengar radio pun petang ni. Banyakkan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi cukup setakat tu untuk tengah hari ni. Dah pukul 1 pun. Jadi saya minta maaf, masa kita pun dah tamat sebenarnya, dah 1 jam. Saya perlu berhenti pukul 1 sebab saya pun ada program yang lain lepas ni. Jadi cukup setakat tu untuk hari ni. Terima kasih kepada pihak Surau Ar-Rahman MITI atas program yang baik yang dilakukan pada hari ini. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati seluruh jawatankuasa Surau MITI dan juga seluruh warga MITI yang bersama-sama pada hari ini. Ada yang kata Ustaz betul ke malam tadi Lailatul Qadar? Wallahualam, saya tak tahu. Tapi para ulama memang biasa sebut Lailatul Qadar kalau berlaku pada hari Jumaat, malam ganjil, maka kemungkinan besar malam tersebut adalah Lailatul Qadar. Maka kemungkinan besar malam tadi Lailatul Qadar. Mungkin. Wallahualam. Jadi terima kasih sekali lagi. Minta maaf salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita sudahkan dengan sedikit doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina wa ahli qutri unsa wa dzakar. Rabbi waffiqna waffiqhum lima tartadi qawlan fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahza bil khair wa nukfa kulla syarr. ربنا اصلح لنا كل شؤون واكرم برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان ياتنا رسل المنون واغفر واستر انت اكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من الحقين عنا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء للآل الكرام الشرفاء وعلى صاحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.